Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia, saudara Pusi Majlis yang bahagia, Cik Zaman Huri, Timbalan Pengarah Risda Negeri Sembilan, Cik Zazali, Pegawai Risda Daerah, Pegawai Kanan Risda yang nampak muka kampung tak ada kan? Siapa boleh ni? Tuan Imam, itulah yang pangkat-pangkat lah. Tok-tok adat kalau ada, tuan-tuan dan perempuan, para peserta yang saya hormati sekalian. Jadi pertamanya saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sampai ke Kampung Gemeji Hulu ni dalam majlis gerakan membaca yang dianjurkan oleh pihak Risda di Kampung Gemeji Hulu ni. Saya baru menerima jemputan ni 2 hari dulu sebenarnya. Hari Isnin baru terima jemputan. Betulnya hari ni saya lapang, jadi saya kata iyalah sebab saya menentang Johor sebenarnya hari ni. Jadi sebelum ni saya tak tahu ada program ni tadi. Selalunya hari Rabu macam hari ni memang saya tak lapang sebab mesyuarat esko kerajaan negeri. Tapi sebab semalam esko dah dibawa pagi semalam, jadi hari ni saya biarkanlah kosong. Tak ada beritahu sesiapa ini kosong pagi ni. Sebab itu ingat nak rehat dah sikit pagi ni. Haji Baradi telefon hari Senin tu boleh berita dah. Jadi saya tak pasti nak bohong. Sebenarnya gerakan membaca ni tuan-tuan, saya dah lancarkan peringkat negeri pun itu. Di bungkusan kepis. Peringkat negeri gerakan membaca Risda ni kita dah lancarkan di Johor juga. Okey, kebun dekat rumah Tok Diri. Siapa kau nak Tok Diri sana? Tok Diri. Kopi Hulu. Situ. Di situ dilancarkan peringkat negeri ni. Peringkat daerah. Dilancarkan peringkat daerah. Jadi saya kata apa lagi hari ni. Jadi sebab Tuan Haji Barandi telefon saya datang tengok. Yalah. Ini mungkin peringkat sini pula, dekat kawasan Gemeji Hulu ni kan. Jadi saya ucap tahniah kepada tuan-tuan lah yang menyahut seruan daripada pihak Risda untuk kita berikan baju tanaman kotak kita ni. Seperti kata Cik Zaman Huri tadi, umpama manusia perlukan makan, minum dan sebagainya, pokok itu pun kalau nak dia cergas, hasilnya lebih, pendapatan kita bertambah, maka kodolah kita buat perkara-perkara yang sepatutnya kita buatlah, di baju dan sebagainya. Jadi saya difahamkan pihak Risda memberi kepada semua gubernur kecil. Tapi bermula tahun depan yang saya dimaklumkan dari itu, tak silap saya lah. Betul tak betul saya program di Rumah Panas ni. Mula tahun depan, siapa yang hasilnya bertambah saja yang betul yang kita bagi. Baca percuma betul kan? Yang dah lebih bantuan. Yang dah lebih bantuan, dalam bantuan masih bagi. Tapi itu saya setuju sebenarnya dengan kaedah yang baru tu. Siapa yang dah habis bantuan, kalau dia nak baja percuma, dia kena membuktikan bahawa hasilnya bertambah daripada tahun sebelumnya. Betul tu kan? Baru betul kan? Ini hasil macam tu je orang bagi percuma. Entah baju tinggal apa. Kata tinggal bawah tangga. Itu baju tuan-tuan kita bagi kan? Jadi ini sebenarnya tak boleh. Mana kalau dibagi baju, kita kena usahalah untuk membaca tanaman kita supaya hasrat kita untuk melihat hasil getah kita bertambah dan sekaligus menambahkan pendapatan kita sendiri. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, dalam negara kita ni, kebun kecil ni merupakan orang yang penting sebenarnya. Kita adalah orang yang penting kerana hasil usaha kita ini menjadi satu sumber kepada negara kita, sumber ekonomi negara kita, getah, sawit. Ini antara sumber penting kepada penjanaan ekonomi dalam negara kita ni. Kita memang dah terbilang lah Malaysia ni. Hasil pengeluar getah sekarang ni dah saingannya kuat lah. Sebab orang lain tanah lagi besar macam di Indonesia, lagi luas kan. Namanya pun lagi banyak. Tapi satu ketika dulu kita memang, orang kata kita leading nation dalam segi pengeluaran getah ni.
Dan untuk ini kita mesti terima kasih, kerajaan terima kasih sebenarnya kepada semua pekebun kecil kerana dia akan usaha tuan-tuan ya, untuk mengeluarkan hasil yang penting kepada negara. Bila hasil negara kita banyak, entah tuan-tuan baju ni hasilnya banyak, jadi negara kita pun, tuan-tuan pun dapat untung lebih, negara pun dapat tambahan kekuatan ekonomi. Bila ada kekuatan ekonomi, dapat kita salurkan semula kepada masyarakat dan rakyat. Segala-gala ni lah, segala-gala yang ada pembangun dalam kampung dan sebagainya ni, semuanya hasil daripada ya, duit kerajaan yang diperolehi melalui ekonomi dalaman dan juga pelaburan-pelaburan yang ada dalam negara kita ni. Macam ke Poti Hulu ni, saya tengok, saya sebenarnya dah berkali sebenarnya tadi datang ni. Tapi di Balai Raya lah, tu sebab saya telefon tadi kat mana, buat ni telefon PA saya telefon sini kan. Dia buat kat mana ni? Tak lain. Buat kat Balai Raya aku, kat Kobun tu, sebab hari tu masa di peringkat daerah tu, bukan dia buat di Balai Raya, buat di Kobun. Jadi tu saya tanya tu kan, saya pergi Balai Raya kau seorang yang berdiri situ. Tak ada lah orang ni. Jadi buat dah macam baik. Laluan ni nampak kan. Jadi macam kita di Kementerian Hulu ni, saya sebenarnya dah berkali-kali jugalah. Kurang-kurang pun 3-4 kali lah sampai di kampung ni sebenarnya tadi. Jadi sebab ramai juga kawan-kawan yang ada di sini. Dan kampung ni memang orang kata banyaklah hasil pertanian lah sini. Ni TSB agak ni sebelah ni kan. Jadi di sini tak ada masalah banyak pun. Hanya orang lah main-main cerita sikit kat sini. Saya cerita politik sini ya. Tahu siapa berlaku di sini ni tuan-tuan. Macam kempen ada sini kan. Jadi sini tak ada masalah sebenarnya kan. Dari segi jalan-jalan saya tahu sebab saya mengantar peruntukan ni. Ada sikit-sikit lagi yang belum selesai lah. Banyak saya dah buat tapi belum selesai sebab kawasan dia besar di Kementerian Hulu ni. Tahun kemarin saya ingat ada 2 jalan saya buat. Tahun ni pun ada lagi. Tapi ada lagi tak selesai. Rumah sampul tak selesai semua kat tangan rumah saya. Ada tak? Ada telefon saya kan? Ada telefon saya. Memang ada tak selesai. Kita sedang usulkan sebab bila kawasan ni besar, jadi kita bila nak bagi sini Tumang mentah telefon saya dah putih tak tu. Semalam putih pula jembatan kat Tumang dia landa kat apa kan. Ada duit sikit, malam orang telefon dah putih, okeylah bagilah situ dulu. Jembatan nak putih kat Tumang. Jadi musim banjir kan. Jadi Kementerian Hulu ni saya tahu masalah sini sikit-sikit lagi masalah pembangunan jalan ni ada. Dan yang keduanya saya nak beritahu tuan-tuan, ya kita di Negeri Sembilan kita mempunyai satu program iaitu program perluasan kampung namanya. Di mana di Kementerian Hulu ni beratus hektar ni kita dah warta, dalam proses mewartakan, kita dah kenal pasti dah lorekkan kawasan ni untuk kita reservekan sebagai kawasan perluasan kampung. Namanya meluaskan kampung. Tujuannya ialah untuk kita menghalang orang-orang luar datang ke sini memohon tanah di kawasan kampung kita ni. Bukan sini ya, kawasan saya memang panas tu. Entah mana lah orang dapat, orang duduk Kuala Lumpur, orang duduk Melaka, 2 ekar tu. Jadi bila dia orang luar, dia mohon dulu, dia dapat. Jadi dia tak usahakan. Masalahnya dia tak usahakan tanah tu. Dia duduk Lumpur lah kan. Sekali jongok macam jongok Mekah yang buat kan. Orang sini yang nanam itu ini, nanam pokok buah-buahan, habis pokok-pokok dia dimakan oleh gua dah calah sebab tanah keliling tu tak bermula. Bisa kata lah saya 3 orang dah dapat tanah 3 ekar. Saya seorang kan, konon saya lah yang rajin nanam pokok. Dia kemalih. Habis baru semua tanah dia habis saya punya apa. Dia pun Cik Nama Huri pun sama. Jadi itu berlaku bila orang luar dapat tanah. Ini cerita dulu-dulu ni tuan-tuan. Ya? Bukan zaman berbaru ni tidak. Tapi kerajaan negeri amat peka tentang hal ini. Melihat banyak kawasan-kawasan tanah dulu yang kita bagi tapi sebenarnya tak diusahakan. Dia dapat tanah sekar, 2 ekar, dia duduk Kuala Lumpur, duduk Somban. Mungkin dulu dia kerja sini ke, pejabat sini ke. Dan dia mohon dia dapat, lepas tu dia pindah ke Kuantan. Jadi orang kawasan tak dapat. Jadi sebab itu di Kementerian Hulu ni saya beritahu
kerajaan negeri kita dah lorek kan dah dalam proses pewartaan sekali hampir